Melayu. Jadi kita pula golongan intelektual nak tukar dari bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia. Dia kata takut orang tak nak menggunakan Melayu ni sebagai perpaduan. Tapi jadi dalam gerakan ini untuk memperkasakan 152 ni kita kena perlu beri perhatian lah. Strateginya bagaimana untuk strateginya bagaimana kita perlu buat ya untuk ialah mendepani cadangan yang dibuat oleh para intelektual ni. Dalam saya ada berapa? Akak ada berapa minit ni? Lebih kurang kita 10.30 kita buka. Oh, 5 minit lagi tak? 10 minit lagi. Sebab saya tak bagi perlembagaan. Banyak. Okay, depends. Banyak ni pasal perlembagaan sebab Kak tak sentuh lagi kan. Baik. Saya nak ceritanya kenapa pada pandangan Pendeta Zaba, kenapa kita masukkan bahasa Melayu. Satu tadi kerana tanah Melayu ini negeri orang Melayu. Bukan saya yang kata, Zaba yang kata. Tapi kalau tanya saya pun setuju. Bahasa Melayu adalah bahasa tulen negeri ini. Walaupun sekarang ni tidaklah setulen mana, tapi ia asalnya tulen. Ya. Bahasa Melayu adalah bahasa perantaraan negeri. Dan hubungan antara negeri-negeri dan persekutuan adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa yang hidup dan berkembang mengikut peredaran zaman. So tidak ada masalah untuk kita mengambil bahasa Melayu. Bukanlah sampai satu keadaan bahasa Melayu is not compatible. Tidak bersesuaian lagi dengan perkembangan yang begitu dinamik dalam dunia sekarang ya. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa Republik Indonesia. Kalau mereka boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi mereka, kenapa kita tidak boleh? Bahasa Melayu adalah bahasa yang mudah. Ya, ini saya petik daripada tulisan Zaba, Bahasa Kebangsaan Melaya Selepas Merdeka, April 1956. Dan saya dapati daripada fail SP18/2C/8 Akid Negara Malaysia. Dalam keputusan Merdeka University, saya harap Tuan Hanif lah yang ni, Merdeka University, cuma saya boleh ringkaskan sedikit. Dia kata, we think it's reasonable to suppose that the framers of our constitution deliberately, dengan niat, chose to use the expression national language because they intended that bahasa should be used not only for official purposes but also as an instrument of bringing together the diverse races that live here and thus promise national unity. Kalau pada pandangan hakim dalam kes ini, ia menunjukkan bahasa Melayu itu adalah bahasa perpaduan. Tapi kalau kita kaji pandangan Pendeta Zaba tadi, kerana ia bahasa yang menjadi tunjang kepada negara ini. Jadi kalau diniatkan untuk membenarkan bahasa lain selain pada bahasa Melayu sebagai medium perantaraan di sekolah atau di universiti, maka kita pastinya membenarkan bahasa-bahasa ini dalam perlembagaan itu sendiri. Jadi secara ringkaslah saya ada 7-8 helai tentang sejarah ini, dan untuk meringkaskan cerita juga yang public fund, public authority saya tinggal kat Tuan Hanif. Bahasa Melayu dalam perlembagaan persekutuan saya banyak dah juga ulas tadi. Yang jelasnya di sini ialah dua istilah digunakan. Bahasa Melayu mempunyai dua fungsi, iaitu bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi. Bahasa kebangsaan frasa bahasa kebangsaan ini tidak didefinisikan oleh perlembagaan. Oleh itu kita fahami bahawa ia adalah identiti negara sebagaimana yang disebut oleh Pendeta Zaba tadi. Ia adalah identiti bangsa. Ia adalah antara yang disebut oleh Merdeka, keputusan kes dalam Merdeka Universiti itu, ia adalah bahasa perpaduan. Jadi bahasa kebangsaan ini sebenarnya adalah political decision. Keputusan politik yang dibuat oleh orang tua kita dahulu bahasa perlukan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi untuk memastikan bahasa kebangsaan ini diurus dengan baik, maka memastikan juga semua perlu menggunakan bahasa
kebangsaan atau national language itu sebagai bahasa rasmi. Jadi mengikut satu penulisan yang dibuat oleh Rowena Ward yang diterbitkan dalam Journal of Multidisciplinary International Studies volume number 16 pada tahun 2019, dia kata a national language is a commonly chosen to represent the nation, whilst an official language is one that is designated by the state for use of governmental documents, act of parliaments, courts proceedings, and so on. Where the national and official languages are specified in legal instruments such as constitution, they have to de jure status, they have the de jure status, but where their use is and so on. Legally specified, they are kalau kita tak tulis pun dalam undang-undang, dia sebenarnya menjadi de facto, secara faktanya dia adalah bahasa bagi negara tersebut. Jadi secara ringkasnya bahasa kebangsaan ini adalah untuk kesatuan politik, perpaduan ataupun untuk pengekalan identiti, dan seterusnya dia menggunakan bahasa kebangsaan ini sebagai political decision untuk memastikan berlakunya perpaduan. Saya tak ketemui lagi empirical studies by the intellectuals or academia yang menunjukkan bahawa bahasa Melayu ni sejauh mana terbukti bahasa Melayu ini telah menjadi atau gagal menjadi elemen untuk perpaduan. Mungkin ini bukan tempat untuk saya sebut, tapi saya fikir ramai para akademik ada juga kat sini. Itu satu kajian empirical. Saya bertahun sudah saya mencadangkan supaya kerajaan buat baseline kajian, kajian dasar ataupun cari gap analysis antara perpaduan dan bahasa, perpaduan dan sekolah vernacular. Tapi nampaknya mungkin tidak ada orang sambut ataupun kerajaan juga tidak menyambut perkara itu. Saya tidak tahu kenapa. Sebab selagi tidak ada kajian, contoh apabila saya terlibat dalam kajian National Human Rights Action Plan daripada tahun 2013 sampai 2018, maknanya 5-6 tahun tu kerajaan bersedia untuk buat National Human Rights Action Plan, tetapi tidak bersedia untuk buat dari segi bahasa. Human right itu lebih penting kot, ataupun tak tahu kerajaan mana yang mahu mengangkat bahasa. Saya ingat pada kerajaan sebelum ini, kerajaan yang keluarga Malaysia tu pernah buat satu seminar pengantarabangsaaan bahasa Melayu. Bila dah berubah kerajaan, kita pun tak tahu apa yang akan berlaku, polisi atau dasar kerajaan semasa. Inilah masalah kita ni, masalah lah saya fikir. Sebabnya bila dah bertukar kerajaan, kita tak tahu apa yang berlaku, apa yang telah kita spend dah berapa juta sebab tu perkara tu dalam konteks ini, penganjuran program dan juga penerbitan dah berlaku, tapi bila dah berubah tu kita tak tahu macam mana. Fahamlah maksud saya. Melalui pada pandangan saya, perkara 152 ini telah diberikan taraf istimewa berbanding bahasa lain, walaupun pada awal kemerdekaan sebagai saya bincangkan tadi, bahasa lain diberikan perhatian, bahasa lain juga diberikan perhatian, tetapi para penggubah memutuskan untuk diangkat hanya bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu ni juga masih lagi tidak ketentuan, terutamanya dalam bidang saya, dalam disiplin undang-undang. Ya, penggunaan bahasa Melayu tu tidak begitu jelas lah. Contoh teks sahih Perlembagaan Persekutuan. Berkenaan teks sahih ini yang digemburkan Tan Sri
yang berbahagia peguam negara juga pernah membuat kenyataan, tapi rakyat tidak tahu what is the movement, bila dia punya deadline dia, bila nak buat, bila nak bincang. Jadi macam so-so je lah ya. Ini mungkin kita boleh masukkan dalam blueprint kita untuk kempen-kempen untuk memastikan kempen-kempen atau rakan-rakan NGO untuk mendesak atau menggesa lah, nak desak ni macam keras sikit. Tapi tak apalah kalau ada yang mahu ya. Untuk menggesa supaya tindakan yang seharusnya diambil bagi memastikan penggunaan bahasa Melayu, terutamanya perlembagaan teks perlembagaan ini. Bahasa Melayu telah menjadi elemen asas dalam definisi orang Melayu. Bila kita membuat definisi orang Melayu dalam perlembagaan, telah dijadikan asas. Kalau awak nak jadi orang Melayu, awak kena berbahasa Melayu lah. Dia bukan macam yang Datuk Hassan sebut tadi lah ya, maknanya. Tapi dari segi sosialnya, orang Melayu juga lebih selesa. Seperti yang saya cakap, intelektual Melayu mencadangkan bahasa Melayu ditukar sebagai bahasa Malaysia itu juga adalah orang Melayu. Jadi kita ada two-folded lah macam dalam perjuangan ni untuk memperkukuhkan kepercayaan dan kesetiaan orang Melayu itu kepada bahasa Melayu itu sendiri. Dan juga untuk memujuk orang lain, untuk memastikan orang lain itu juga mahu berbahasa Melayu. Bahasa Melayu juga menjadi syarat kepada kewarganegaraan melalui pendaftaran dan juga naturalisasi. Saya tak huraikan panjang di situ. Akta Bahasa Kebangsaan, saya nak 1963-1967, dia sebut bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, jelas pada Seksyen 2. Tulisan bahasa Melayu pada Seksyen 9. Terjemahan dokumen rasmi pada Seksyen 3 yang saya telah sebut tadi. Seksyen 4, ini yang saya nak highlight pada tuan-tuan, bagaimana pentingnya institusi beraja yang di-Pertuan Agong boleh membenarkan bahasa Inggeris dalam urusan rasmi. Seksyen 4 Akta Bahasa Kebangsaan membolehkan yang di-Pertuan Agong membenarkan penggunaan bahasa Inggeris bagi maksud rasmi. Yang di-Pertuan Agong boleh membenarkan penggunaan bahasa Inggeris dilanjutkan bagi apa-apa maksud rasmi sebagaimana yang difikirkan patut. Sebab itulah tuan-tuan, peranan raja ni penting, even dalam bahasa juga. Sebagai ketua negara, bahasa ini diletakkan di bawah tanggungjawab baginda, maka mestilah ada agensi kerajaan yang membantu menasihati baginda untuk memastikan bahawa bahasa Melayu ini, bahasa Inggeris ini tidak lagi digunakan dalam maksud rasmi. Mungkin baginda juga boleh menitahkan bahawa terutamanya agensi-agensi Islam menggunakan tulisan Jawi dalam urusan rasmi mereka. Ya, saya fikir tulisan Jawi ini bukan suatu yang perlu rasa kekok untuk ditulis oleh contoh Majlis Agama Islam kah, Jabatan Agama Islam kah, mesti menggunakan tulisan Jawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Penggunaan bahasa Inggeris dalam urusan badan perundangan. Seterusnya, Seksyen 5 pada Akta Bahasa Kebangsaan ini memperuntukkan bahawa penggunaan bahasa Inggeris boleh dibenarkan bagi digunakan oleh Majlis Parlimen dan anggota Dewan. Sebab itulah tuan-tuan selalu dengan izin ya. So dengan izin, jadi kita pun bercakap dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu adalah teks sahih undang-undang. Bahasa Melayu dalam urusan mahkamah ini memperuntukkan penggunaan bahasa Melayu dalam prosiding mahkamah, iaitu urusan perbicaraan mahkamah. Ya. Tapi pada pemerhatian saya lah, tidak banyak hakim yang menggunakan tidak menggunakan bahasa Melayu untuk penulisan alasan-alasan penghakiman. Dan saya ingat kajian saya terakhir pada tahun 2017, dia cuma 2 atau 3 penulisan dalam bahasa Melayu oleh Mahkamah Tertinggi Negara, iaitu Mahkamah Persekutuan. Mungkin tuan ni banyak pengalaman di sana dan sekarang mungkin dia lebih, saya tak tahu, untuk kelayakan menjadi seorang hakim fasih dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu ni juga perlu
ditetapkan atau dibuatlah ya. Bahasa Melayu dalam Akta Pendidikan, ini juga yang menjadi suatu perbincangan mendalam. Bahasa Melayu sebagai pengantar di universiti pada tahun 1981 itulah kes yang berkaitan dengan Merdeka Universiti telah menjadi presiden ya. Cadangan penubuhan Merdeka Universiti telah diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong di bawah Seksyen 6 Akta Universiti dan Kolej 1971. Keputusan kes ini yang berkisar kepada isu penggunaan bahasa Cina sebagai bahasa pengantara. Kalau kita baca keputusan itu, hakim tu dengan jelas menyatakan memang kita boleh belajar dan kita boleh mengajar menggunakan bahasa-bahasa lain selain bahasa Melayu. Tetapi ia bukan bermaksud menjadikannya sebagai medium atau bahasa perantara. Boleh belajar tapi tak jadi medium. Yang penting juga bahasa Melayu di tadika ini mungkin kita kurang beri perhatian. Saya ingat lawak pada hari raya lepas kan, kalau kat Kelantan nanti you akan dengar Daniel, don't run Daniel. Jadi dia jadi satu joke. Setulah. Jadi macam penggunaan bahasa Melayu di tadika berkaitan kegunaan bahasa kebangsaan Seksyen 23 Akta Pendidikan menyatakan penggunaan bahasa kebangsaan perlu menjadi pelajaran wajib walaupun terdapat penggunaan bahasa lain dalam bahasa kebangsaan. Walau apapun subsection 17.1 dalam fasa 17 subsection 1 bahasa-bahasa selain daripada bahasa kebangsaan boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di tadika. Tetapi jika sesuatu tadika menggunakan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan hendaklah diajar sebagai mata pelajaran wajib. Maknanya tadika dah jadi medium bahasa lain. Orang kata menetur buluh dari rebung lah. Kita pun dah benarkan penggunaan bahasa Inggeris tu sejak dari awal lagi. Jadi kita lagi ada juga Dewan Bahasa dan Pustaka yang saya dengar dulu ada, mungkin Datuk lebih tahu Datuk Zainal, penggunaan dia nak pindah Akta Dewan Bahasa. Saya tak tahu setakat mana proses, saya tak sempat nak research kan. Semua elan hendaklah dalam bahasa kebangsaan dan boleh juga dalam bahasa-bahasa lain. Saya pun ayat ni pelik. Semua elan dalam bahasa kebangsaan dan bahasa-bahasa lain pun boleh guna juga. Betul lah dia, nanti mahkamah akan tahu, ya boleh, memang utamanya bahasa kebangsaan. Tapi kalau tak utamakan bahasa kebangsaan pun, bahasa lain pun boleh juga. Dia macam ayat-ayat dalam bahasa elan tu, dia macam mengelirukan. Bahasa elan, huruf-huruf dan perkataan dalam bahasa kebangsaan hendaklah diberikan keutamaan dan hendaklah dari saya yang lebih besar daripada huruf-huruf lain. Ini yang tanda-tanda jalan akhir-akhir inilah ya. Jadi PBT kuasa status bahasa Melayu sebagai supra bahasa ini yang kita ceritakan supaya penggunaan bahasa Melayu ini bukan saja setakat dalam negara tapi dalam international community, tapi berangan-angan untuk komuniti antarabangsa tu, sedangkan yang kat bawah ni lagi masih berkeladak. Jadi perbincangan tentang undang-undang ini memperuntukkan bahawa kedudukan bahasa Melayu dalam kerangka perundangan negara adalah didapati bahawa kerangka perundangan negara telah menetapkan kedudukan bahasa Melayu dan bahasa kebangsaan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Ini nyata dalam Perlembagaan Persekutuan. Ini dengan nyata disebut dalam Perlembagaan Persekutuan. Sementara itu, Akta Pendidikan membenarkan bahasa selain daripada bahasa Melayu dijadikan medium dan bahasa pengantar di sekolah jenis kebangsaan. Terjemahan dokumen rasmi kepada bahasa lain yang bukan dalam bahasa rasmi dibenarkan oleh Akta Bahasa Kebangsaan. Bahkan sehingga kini, teks sahih perlembagaan adalah teks dalam bahasa Inggeris. Meskipun teks sahih rang undang-undang adalah sebenarnya dalam bahasa Melayu. Jelas di sini bahas bahawa pada pandangan saya, walaupun bahasa Melayu dijamin kedudukannya dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai bahasa kebangsaan dan juga sebagai bahasa rasmi, namun kerangka undang-undang yang terdapat dalam akta yang berkaitan belum lagi mampu mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di Malaysia tercinta ini. Ini kerana penggunaan bahasa lain walaupun tidak diwajibkan tetap dibenarkan.
Kebenaran menggunakan bahasa lain selain bahasa kebangsaan dalam urusan rasmi akan melambatkan penerimaan dan pemakaian bahasa kebangsaan atau ia mungkin menggagalkan pemakaian bahasa kebangsaan khususnya dalam kalangan warga negara. Selain itu, penggunaan bahasa lain dalam urusan rasmi juga menyumbangkan kepada kurangnya kefahaman dan penghayatan terhadap kedudukan bahasa kebangsaan. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada perkara ini, antaranya penggunaan bahasa Melayu dalam prosiding mahkamah, termasuk juga semasa penulisan penghakiman, alasan penghakiman dan penggunaan bahasa Inggeris dalam bidang perundangan. Kebenaran penggunaan bahasa selain bahasa kebangsaan sebagai medium pengajaran pada peringkat pendidikan rendah, termasuk tadika tadi dan menengah. Faktor-faktor ini boleh menjadi penghalang bagi mencapai hasrat pengisytiharan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi sebagaimana diidamkan dalam perlembagaan. Jadi telah meneliti, menganalisis kelemahan-kelemahan kerangka perundangan ini, beberapa cadangan telah saya sebut dan telah dihuraikan pada awal pembentangan tadi. Jadi sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, Malaysia seharusnya menjulang kedudukan bahasa kebangsaannya di buminya sendiri. Merdeka dan berdaulat bermaksud Malaysia sepatutnya memperkasa bahasa kebangsaan dan diluaskan penggunaannya dalam segenap bidang termasuk ekonomi, sains, teknologi, pentadbiran awan dan perundangan. Tidak mahu membuka pekung di dada, tapi saya fikir tuan-tuan juga tahu ramai akademi yang tidak mahu berbahasa Melayu. Saya fikir setakat itu sahajalah. Kalau ada hal-hal berkaitan dengan tafsiran, perundangan dan sebagainya, kita bincangkan kemudian dan insya-Allah Tuan Hanif lebih bijaksana untuk berikan jawapan. Azam sendiri ya. Okey. Okey, tuan-tuan, puan-puan, Terima jika kasih. ada soalan atau bertanya pada Prof. Syam, silakan. Boleh? Prof. Syam sambil duduk boleh jawab. Boleh? Ni Boleh. Tadi terjatuh sikit kan? Sakit jadi. Duduk. Sakit. Okey, tuan-tuan, puan-puan, jika ada soalan, saya boleh kunci pada tuan-tuan untuk gunakan mikrofon ni. Sila, kalau ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.